Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan sudah kita bicarakan tentang perbezaan yang berlaku dalam kalangan para sahabat. Kita bicarakan cerita-cerita yang tidak elok, cerita-cerita yang tidak elok tentang para sahabat yang sampai kepada kita. Misalnya cerita Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidina Muawiyah. Apa lagi cerita? Cerita Sayyidina Abu Bakar tidak memberi harta pusaka Nabi kepada anak Nabi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, sehingga Sayyidatina Fatimah marah. Ya, Sayyidatina Fatimah marah. Ya. Sedangkan ada hadis Fatimatu bid'atun minni faman aghdabaha faqad aghdabani faman aghdabani faqad aghdaba atau kama qala. Sesiapa Fatimah ni adalah sebahagian daripada aku, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman aghdabaha, sesiapa yang menyebabkan Fatimah marah, dia buat satu benda, dia provokasi sehingga Fatimah marah, faqad aghdabani, maka dia telah menyebabkan aku marah, Nabi marah. Wa man aghdabani, siapa yang menyebabkan aku marah, faqad aghdaballah, maka dia akan menyebabkan Allah marah kepada dia. Jadi sini kita nak hukum Sayyidina Abu Bakar ni macam mana? Kan? Nak hukum macam mana Sayyidina Abu Bakar ni? Sayyidina dia marah kepada Sayyidina Abu Bakar, cerita dia macam tu. Cerita dia macam tu. Dan dalam hadis Nabi bersabda, siapa yang bagi Fatimah marah, Allah murka kepada dia. Jadi adakah kita nak kata Allah murka kepada Sayyidina Abu Bakar? Perang berlaku Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, kita tak tahu Maka sinilah tuan-tuan, kita pegang kepada ayat Quran. Kita pegang kepada ayat Quran, muka surat 51 ni, sebelum kita masuk tajuk baru, iaitu kita pegang kepada ayat Quran. Allah menyatakan tilka ummatun qad khalat, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu, dah habislah masalahnya. Abu Bakar pun dah habis, Sayyidatina Fatimah semua dah berlalu dah. Sayyidina Ali pun dah habis masalahnya, Muawiyah pun dah habis masalahnya. Semua tu umat telah berlalu. Kita nak cara ada faedah, tak ada faedah pun kepada kita. Kita cara Sayyidina Ali betul, Sayyidina Muawiyah salah. Islam makin hebat kan? Islam hebat kan? Tak tahu. Sayyidina
prinsip dalam Quran. Tilka ummah itu adalah umat yang telah lepas. Habis itu laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Bagi mereka apa yang mereka usahakan. Kita tu satu cara. Kalau kita cara kita nak kedua, kan? Kita nak kedua. Ini ada. Habis itu bagi kita walakum ma kasabtum. Ini yang kita nak ni, walakum ma kasabtum. Bagi kamu apa yang kamu usahakan. Ya. Mereka dah buat apa katilah? Ya. Allah Taala lalu nanti kita terus benar, kan? Akhirnya ni kita punya cerita. Kita bicara Abu Bakar salah, Abu Bakar jahat, kan? Kita berkata Ali betul, Muawiyah jahat, Muawiyah betul, Ali jahat. Tak ada faedah apa pun kepada agama kita, kan? Itu prinsip dalam Quran, ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kemudian kata Allah, wala tus'alun. Kamu tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, apa yang mereka buat. Orang dulu buat, Allah tak soal kita. Allah tak tanya. Allah akan soal mereka apa yang mereka buat. Allah akan soal kita apa yang kita buat. Itu prinsip panduan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Apa cerita sekali pun? Ya. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lebih kurang perkataan dia, Allah Ta'ala telah membersihkan tangan kita daripada darah para sahabat. Allah membersihkan tangan kita daripada darah para sahabat. Kita tak terlibat dengan perang para sahabat, ya? Maka janganlah kita kotorkan lidah kita dengan mencaci para sahabat. Jangan kita kotorkan lidah kita dengan mencaci para sahabat, ya? Jadi peristiwa lama itu jangan dikenal. Kita patut tengok peristiwa yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku, inilah keutamaan kita, bukan peristiwa yang telah berlaku nak menyalahkan. Jadi kalau kita tengok peristiwa yang telah berlaku, nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran, maka itu sesuatu yang disuruh di dalam Al-Quran, ya? Baik, pagi ini kita tengok sikit muka surat 51. Salah satu daripada perkara besar dalam Islam ialah tidak mengambil mudah dalam mengkafirkan mana-mana Muslim. Tidak mengambil mudah dalam mengkafirkan mana-mana Muslim. Minggu sudah ada kes mahkamah. Ada kes mahkamah, kan? Mahkamah Persekutuan membatalkan berapa belas perkara? 16 perkara, 16 perkara Kanun Jenayah Syariah di Kelantan. Jadi kalau kita baca dalam media sosial, ada yang kata orang yang bawa kes ke mahkamah, orang ni kafir. Ada yang kata, dalam media sosial. Kita tengok, baca komen-komen, ya. Di sini manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah tidak bermudah dalam mengkafirkan mana-mana Muslim. Tak boleh. Kemudian ada pula kata hakim-hakim tersebut fasik, kafir. 81. Tak satu tu je Islam, 8 tu. Ini bermudah dalam mengkafirkan Muslim. Jadi asas dalam Islam ialah tidak begitu, tidak mudah nak kata orang Islam itu kafir. Maka Muslim Sunni tidak mengkafirkan mana-mana Muslim dengan begitu mudah. Contohnya seseorang Muslim yang sujud kepada patung. Kita nama dia sujud kepada patung. Perbuatan itu salah atau tidak? Salah. Kita nak kata dia kafir? Tak boleh lagi. Tak boleh lagi nak kata kafir. Sebab mungkin dia ada sebab. Sebab dia mungkin dia dipaksa, kan?
Kalau dia dipaksa tak sujud kepada patung, maka dia akan dibunuh atau anak dia akan dibunuh. Kan? Kita tak tahu sebab tu perbuatan itu salah. Tapi kita tak boleh kata dia kafir. Karena Allah menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah dah bagi asal illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu, hati dia mutmainnun, hati dia tenang bil iman. Hati dia beriman. Kita tak tahu hati dia. Kita tak tahu hati dia. Jadi perbuatan itu kita kata salah, tapi kita tidak mengkafirkan Muslim yang melakukan perkara yang sedemikian. Maka seseorang Muslim yang sujud kepada patung berkemungkinan mempunyai sebab tertentu. Contohnya dipaksa sujud. Jika tidak sujud, maka anaknya akan dibunuh. Oleh itu tidakkan sujud kepada patung berhala tidaklah menjadikan seseorang itu kafir. Kita tengok orang Islam pergi ke kubur, buat benda-benda pelik di kubur. Kita mungkin tak setuju. Kan ada yang menari di kubur, kan? Peliklah, pelik. Ada kita tradisi kita menari di kubur ada. Tak ada. Lepas itu letak kelambu. Tak kelambu pokok, kelambu biru, kelambu kuning dan sebagainya. Ada dalam tradisi kita. Tak ada. Saya pun punya pasal apa letak kelambu ni? Orang kata pasal nyamuk. Dah nyamuk pasal apa pula? Kau mati dulu dalam tanah, nyamuk tak duduk dalam tanah. Dia kata hubungkan dia letak tak kelambu atas tu kan. Tak tahu apa sebab, tak tahu. Kan? Apa sebab? Ya. Apa dia? Daun, tapi duduk dalam bangunan tu. Duduk dalam bangunan. Kan? Bangunan ada berhubung dan sebagainya. Itu pelik. Ada orang duduk kat kubur. Kan? Kita tak setuju. Kita tak setuju perbuatan pelik-pelik tu. Tapi kita nak tuduh kafir. Tak. Sebab tadi kita tengok dia sembahyang, tapi dia pergi kubur buat pelik-pelik tu. Perbuatannya kita tak setuju, kita kata salah, tapi kita tidak mengkafirkan. Pasal apa? Pasal dia masih lagi sembahyang, dia masih lagi mengucap dua kalimah syahadat. Jadi perbezaan kita cuma setakat tidak setuju sahaja, tapi tidak sampai mengkafirkan. Baik, kata para ulama kita. Kata para ulama, misalnya kata Imam Abu Hanifah, wala nukaffiru musliman bidhanbin minadh dhunub. Kita tidak mengkafirkan mana-mana muslim dengan sebab dosa. Kita tidak mengkafirkan mana-mana muslim dengan sebab dosa. Wa in kanat kabiratan, sekalipun dosa-dosa itu adalah besar. Dia minum arak, dosa besar. Dia berzina, dosa besar. Dia berjudi, dosa besar. Tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Itu kefahaman para ulama seperti Imam Abu Hanifah. Idza lam yastahillaha, apabila dia tidak menghalalkan perbuatan dosa. Dia minum arak tapi dia yakin arak haram. Kenapa minum? Nantilah pada tua-tua sikit untuk halal. Dia tahu dosa. Dia tidak menghalalkan. Jadi kita yang buat dosa ni, limitasi dia jangan menghalalkan dosa. Itu limitasi dia. Karena apabila kita menghalalkan perbuatan dosa, menghalalkan perbuatan haram, boleh jatuh dalam kafir. Buat dosa tapi tetap i'tiqad ini dosa, Allah larang. Cuma aku ni telak syaitan ni goda buat sangat tu yang tak apa, salahkan syaitan tak apa. Balik malam-malam taubatlah kepada Allah. Ya. Ya Allah, aku nak beli 2 ekor ni, ya Allah, aku tahu dosa, ya Allah. Tapi kau bagilah peluang aku taubat. Tak apa, dosa.
tapi masih lagi mengaku bahawa kita hamba Allah. Jadi Allah akan tengok benda itu. Allah Ta'ala akan pandang kita. Ya, pandang dengan pandangan rahmat kerana kita sedar kesalahan kita. Ya. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, wala nuzilu anhu ismal iman. Kita tidak menghilangkan daripada Muslim nama iman. Dia tetap beriman. Wa nusammihi mu'minan haqiqatan. Kita namakan dia orang mukmin secara hakikat. Dia tetap beriman. Wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghaira kafir. Dan harus dia disebut sebagai orang beriman yang fasik, yang buat dosa, ghaira kafir, tetapi tidak kafir. Ya, itu maknanya contoh bagaimana kefahaman ulama tidak mudah mengkafirkan mana-mana muslim. Begitu juga kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, dalam matan At-Tahawiyah dia sebut wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilla. Kita tidak mengkafirkan mana-mana seseorang daripada ahli qiblat dengan sebab dosa. Apa dia ahli qiblat? Kita lah. Ya, kita iktiraf apa yang ada dalam agama. Ya, kita iktiraf apa yang ada dalam agama. Kita menghadap kiblat, sembahyang ahli kiblat itu. Ya, ahli kiblat. Jadi ahli kiblat ialah muslim yang membenarkan perkara yang sabit dalam syarak dan masyhur dikatakan. Contohnya akhirat. Kita benarkan akhirat benar. Salat fardu itu wajib. Puasa Ramadan wajib walaupun kita tak puasa. Kita masih ahli kiblat. Jadi ahli kiblat kata Imam Abu Ja'far wa nusammi ahla qiblatana muslimin mu'minin ma damu bima ja'a bihi an-nabiyyin mu'tarifin. Kita namakan ahli kiblat itu sebagai muslim mukmin. Ahli kiblat itu muslim mukmin selagi mana mengiktiraf apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asas. Jadi tengok orang Islam, jangan kafirkan dia. Perbuatan dia salah, dia salah. Perbuatan dia dosa, dosa. Perbuatan itu kafir, dia perbuatan itu kafir. Dia kafir? Belum lagi. Belum lagi. Ya? Baik, contohnya saya ambil sikit perbezaan. Perbezaan di antara ahli sunnah dengan mu'tadilah. Ini saja satu contoh. Satu contoh perbezaan. Kata kafir tak kafir. Sunni, Mu'tazilah. Mu'tazilah satu kumpulan Sunni dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah menyatakan beriman kepada akhirat. Beriman kepada akhirat. Mu'tazilah beriman kepada akhirat. Persamaan ini. Beriman kepada akhirat. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Asal dalam Quran, yu'minuna bil akhirah. Beriman kepada akhirat, yu'minuna bil akhirah. Beriman kepada akhirat. Cuma isunya ialah golongan Mu'tazilah
menyatakan bahawa syurga dan neraka benar, tetapi belum wujud lagi. Jadi akhirat termasuklah syurga. Termasuk syurga iman. Dan ahli sunnah kata syurga, neraka sudah wujud, sudah ada. Mu'tazilah kata syurga, neraka belum ada. Beza. Mu'tazilah kata syurga, neraka belum ada lagi. Ahli sunnah kata dah ada. Jadi soalan dia, dah ada ke belum? Syurga neraka dah ada ke belum? Ada. Ahli sunnah. Syurga neraka dah ada ke belum? Ada. Siapa kata belum ada? Siapa kata belum ada? Mu'tazilah. Baik. Apa dalil dia? Apa dalil kita ahli sunnah? Dalam masjid dia ahli sunnah, syurga neraka dah ada. Mu'tazilah kata belum ada. Dalil dia syurga nanti ada. Dah ada. Dah ada syurga nanti ada. Jadi syurga dah ada belum? Dah ada. Quran. Mu'tazilah tak baca apa ayat ni? Mu'tazilah tidak. Jangan. Salah seorang Mu'tazilah adalah Al-Imam Az-Zamakhsyari yang mentafsirkan Quran. Tafsir Kasyaf. Nama tafsir Kasyaf. Dia Mu'tazilah tapi dia tafsir Quran. Kalau nak faham balaghah Quran, sastra Quran, kena rujuk tafsir Kasyaf. Kerana kehebatan balaghah yang ada dalam tafsir Kasyaf oleh Imam Mu'tazilah, iaitu Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari. Jadi ulama sunni kata syurga dan neraka itulah dari syurga dah ada. Ulama Mu'tazilah kata syurga dan neraka lain. Syurga dan neraka lain. Syurga yang kita nak duduk nanti syurga lain. Kan? Syurga nanti ada. Biar seorang-seorang mengatakan sebaik lagi bumi. Kan? Syurga kita nak duduk ni lagi bumi pun kan? Takkanlah Nabi Adam seorang besar. Karena syurga Nabi Adam pun lebih kurang begitu lah maksudnya. Tapi taklah syurga kita nanti. Munasabah kenapa? Munasabah itu. Tapi prinsip dia benar. Syurga neraka benar. Ahli sunnah kata tak ada. Mu'tazilah kata benar, tapi belum ada. Jadi dalil dia syurga Nabi Adam. Mu'tazilah kata syurga Nabi Adam lain. Syurga neraka yang kita nak bicara ni syurga lain, syurga pembalasan. Nabi Adam mana ada amalan Allah cipta dia pun minta syurga. Tak ada amalan lagi. Ini syurga untuk orang ramai. Dia ada dalil, dia ada benar. Kemudian dalam Quran Allah katakan u'iddat, telah disediakan lil muttaqin. Syurga itu telah disediakan, telah disediakan. Jadi dah ada ke belum? Dah ada. Mu'tazilah tak baca apa ayat ni? Baca. Jadi kenapa dia kata syurga belum ada? Dia kata ayat ni maksudnya confirm ada, tapi belum ada. Yakin ada. U'iddat tu pasti disediakan. Jadi nak yakin tu
maka Al-Quran menggunakan fi'il mudhari pasti telah disediakan. Jangan bimbang, confirm ada, pasti ada syurga. Cuma Allah belum buat lagi kata Mu'tazilah. Dia baca ayat tapi cara faham. Cara faham. Cara faham. Macam kita pergi Nuri lah kan. Nuri ada buku 3 atau 4. Kita sama orang ingat Nuri kawan kita, kawan baik. Tak datang susah dia kan. Tak pun telefon dia tanya boleh datang lagi lah. Catering tu buku yang lagi nak tutup lah. Kan? Kita datang lah. Kita pun tanya ada macam mana lagi lah. Datang lah. Datang ada. Walau kita tidak buku dia. Makna kawan datang tak ada. Makanan tak. Tapi ada. Akan ada. Kalau kamu datang ada. Tak datang tak ada. Dia faham je tu. Cara lah. Jadi maknanya basic dia beriman akhirat, syurga neraka benar sama. Cuma beza dia cara pendalilan. Jadi oleh kerana itulah tidak harus dikafirkan Mu'tazilah. Tak harus dikafirkan Mu'tazilah. Kerana dia masih beriman, dia masih beriman. Jadi golongan Mu'tazilah menyatakan bahawa syurga dan neraka benar, tetapi belum. Baik, satu lagi dalil. Malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj. Nabi tengok apa? Syurga neraka. Nabi SAW tengok syurga. Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka. Nabi tengok kebanyakan ahli syurga adalah orang miskin, kebanyakan ahli neraka adalah orang perempuan. Orang lagi tak tahu apa. Jangan jotek sangat, jangan berbangga sangat. Kan? Jangan berbangga sangat. Jadi malam Isra Mi'raj Nabi tak tengok syurga neraka. Jadi syurga neraka dah ada belum? Tak ada. Macam mana Mu'tazilah jawab? Mu'tazilah jawab, malam Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan syurga dan neraka, dan Nabi juga diperlihatkan ahli syurga dan ahli neraka. Ada apa ahli syurga? Dah ada kan belum malam Isra Mi'raj? Belum ada. Ahli neraka ada lagi? Tak ada lagi. Jadi yang Nabi tengok tu ahli syurga mana, ahli neraka mana? Jadi Nabi tengok gambaran akan datang. Kebanyakan ahli syurga orang miskin, kebanyakan ahli neraka orang perempuan. Gambaran akan datang, bukan ada lagi ahli syurga dan neraka. Jadi kalau ahli syurga belum ada, ahli neraka belum ada pada malam syurga, syurga neraka dah ada belum? Jawab tadi dah ada belum? Belum ada lagi. Nabi cuma diperlihatkan. Ada cara apa? Munasabah juga. Mana ada ahli neraka masuk lagi? Jadi syurga neraka belum ada. Kata Mu'tazilah. Itu yang tadi nak kafir kan? Dia boleh jawab. Dan jawapannya itu munasabah pada akal. Munasabah pada akal. Jadi para ulama tidak menghukum Mu'tazilah sebagai kafir kerana i'tiqad syurga neraka belum ada. Ulama tidak menghukum Mu'tazilah sebagai kafir kerana i'tiqad syurga neraka belum ada. Cuma ulama tak setuju. Misalnya dalam matan Jawharatul Tauhid dia kata wan naru haqqun wujidat kal jannah. Neraka itu benar.
kal jannah, seperti syurga. Telah ada, benar dan telah ada. Fala tamil li jahili zi jannah, maka janganlah kamu cenderung kepada orang yang ingkar kewujudan syurga neraka sekarang. Mu'tazilah, jangan cenderung, jangan ambil pendapat itu. Zi jannah, Mu'tazilah kurang waras. kata Imam Mubarak itu kurang waras, tapi tak kafir, tak kafir. Itu pandangan itu tak hukum sesuai dengan akal. Ya, takat tu yang takat tu. Mu'tazilah dia kata jawab dia kata kalau Allah buat syurga, apa faedahnya syurga nama sekarang ni? Kosong, tak ada orang, tak ada siapa nak masuk. Sia-sia kata tadi. Nanti bila akhir pertama kun fayakun lah, jadi-jadilah. Sekali payah lama. Ini tu lama rugi lah. Macam kita ni ekor, kipas lampu. Sekali kita nak balik kan, kita tutup dari ekor, tutup. Masih buat kita tutup. Zuhur nak tambah, buka tu ya, saya tutup. Membasih, bukan ada apa-apa. Ada seorang Rasulullah sembahyang Allah kan, sembahyang tu tutup lah ekor ni. Zuhur nanti pukul 1 subuh. Tak membasih, tak sia-sia. Jadi syurga nak kalau ada sekarang sia-sia. Allah Maha berkuasa, tapi sia-sia rugi, tak ada faedah pun. Jadi tak ada lah kata tadi. Itu nak semua tempat. Jadi itu pandangan. Jadi kita ambil kesimpulan dia, tidak mudah mengkafirkan. Kita buat perbandingan Sunni dengan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah pun tak kata kita kafir, kita pun tak kata Mu'tazilah kafir. Jadi kalau imam kita sembahyang Mu'tazilah, sahih, kita tak masalah. Pasal dia beriman. Imam kita Sunni, orang Mu'tazilah tak sahih. Pasal sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu. Ini kita cari jalan kesatuan. Perbezaan kita tu tidak sampai kafir, mengkafirkan di antara satu dengan yang lain. Kita berhenti setakat dulu. Nanti kita akan sambung contoh-contoh yang lain. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.